Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, hari ini kita akan tengok mengenai fungsi. Yang mana untuk fungsi ni ada 3 subtopik dalam bab ni. Iaitu pertama adalah pengenalan mengenai fungsi sendiri. Yang mana dalam pengenalan mengenai fungsi ni, awak akan tengok macam mana tanda fungsi. Awak akan tengok fungsi ni boleh diwakilkan, perwakilan untuk fungsi, dan fungsi juga melibatkan fungsi diskrit dan fungsi selanjar. Untuk tanda fungsi ni boleh ditulis menggunakan dua kaedah. Jadi kalau jumpa salah satu kaedah dia akan ditulis salah satu daripada ni lah. Okey, jadi dua-dua ni benda yang sama, fungsi benda yang sama, fungsi juga. Okey, jadi dia boleh tulis macam ni. Okey, fx anak panah 2x ataupun boleh ditulis fx sama dengan 2x. Okey, ada dua cara. Yang mana x yang dalam kurungan ni adalah objek, yang 2x ni adalah image. Okey, itu tanda-tanda fungsi. Kemudian perwakilan fungsi boleh diwakilkan oleh gambar rajah anak panah ataupun graf. Okey. Dan fungsi melibatkan fungsi diskrit dan fungsi selanjar. Okey. Jadi kalau fungsi diskrit ni maksudnya fungsi yang berasingan. Dia tak ada berasingan lah. Maksudnya nilai dia adalah satu-satu kan. Contohnya kalau macam kita beli buah rambutan contoh kita beli buah rambutan sekilo RM3. Okey. Bukan buah rambutan tak boleh. Contoh kita beli buah durian. Buah durian sebiji contoh sebiji kita beli RM5. Dua biji RM10 kan. Dia tak ada contohnya kita boleh beli tak kalau sebiji setengah 1.5 tak boleh kan. Jadi maknanya itu adalah fungsi diskrit. Yang kedua adalah fungsi selanjar. Fungsi selanjar ni yang bersambung ataupun continuous. Continuous. Fungsi yang continuous. Okey. Contohnya kalau macam kita beli buah rambutan 2 kilo RM10 kan. Kalau boleh tak kalau kita beli 1,5 kilo kan. Maksudnya ada nilai perpuluhan kat situ dan kita boleh anggarkan nilai perpuluhan tu, itu adalah fungsi selanjar. Okey. Jadi fungsi diskrit dengan fungsi selanjar ni awak boleh ini homework untuk awak lah, awak cari dekat Google, awak Google, okey, cari lebih lanjut apa maksud fungsi diskrit dengan fungsi selanjar. Okey. Secara amnya untuk buat fungsi ni kita tak akan pergi banyaklah tentang fungsi diskrit dengan fungsi selanjar ni. Cuma kita kena tahu tanda-tanda fungsi dengan perwakilan fungsi ni boleh diwakilkan oleh apa. Okey, itu subtopik pertama. Okey. Subtopik kedua kita akan tengok mengenai fungsi gubahan. Subtopik kedua kita akan tengok mengenai fungsi gubahan dan subtopik ketiga kita akan tengok mengenai fungsi songsang. Okey. Jadi secara keseluruhan ada 3 subtopik dalam bab ni, 3 subtopik. Pertama pengenalan mengenai fungsi, kedua fungsi gubahan dan ketiga adalah fungsi songsang. Okey. Okey, yang pertama kita akan subtopik pertama kita nak menerangkan fungsi menggunakan perwakilan grafik dan tanda-tanda. Okey. Jadi ada dua cara, dua kaedah dalam perwakilan grafik, dua kaedah. Yang pertama adalah kaedah graf. Okey, graf ni. Okey, jadi kalau kita tengok kat sini fungsi dia adalah y sama dengan 2x tambah 1. Y sama dengan 2x tambah 1. Ini fungsi. Okey, jadi nak senang faham sebenarnya fungsi ni adalah macam contoh mesin. Okey, dia ada objek dan ada image. Okey, contoh kan, kalau kita nak masak nasi, kita guna mesin apa? Kita akan guna rice cooker kan. Jadi objek asalnya rice cooker tu, guna rice cooker, objek asal tu adalah beras kan. Beras. Tapi bila kita masukkan dalam rice cooker, dia keluar jadi nasi. Nasi tu adalah dia punya image. Okey. Jadi objek dia adalah beras, fungsi dia adalah rice cooker dan image dia adalah nasi. Okey. Jadi kena faham analogi tu. Okey. Jadi untuk analogi tu kita faham bahawa objek asal tu adalah x. Okey. Dan dia akan diberi satu fungsi. Contoh kalau kat sini bagi fungsi dia 2x tambah 1. Jadi objek asal dia adalah x. Objek asal adalah x. Image dia adalah y. Okey.
Objek X, image Y. Jadi menggunakan fungsi 2X tambah 1, contoh kita contoh kalau yang titik pertama ni, titik 1, 3 ni. Okey. Jadi objek dia yang pertama, objek yang mula-mula adalah 1. Objek 1. Jadi bila kita masukkan 1 dalam fungsi ni, 2X tambah 1 ni, bila kita masukkan dalam fungsi ni, 2 kali 1, 2 tambah 1, 3 kan. Jadi kita dapat image dia adalah 3. Okey. Sama juga yang lain ni. Okey. Yang X ni adalah dia punya objek asal dia. Okey. 2X tambah 1, 2X tambah 1 ni adalah dia punya fungsi, dia punya machine dia. Kemudian Y kita ni ialah dia punya image, hasil selepas masukkan dalam machine tu. Okey. Okey, ini graf. Okey, dia boleh fungsi boleh diwakilkan dengan graf. Dan fungsi juga boleh diwakilkan dengan gambar raja anak panah. Ini kita panggil gambar raja anak panah. Okey. Jadi gambar raja anak panah ni selalunya dia akan tulis memang dia akan tulis objek di sebelah kiri. Set X ni adalah objek. Set X ni adalah objek. Kemudian set Y ni adalah dia punya image. Okey, nak mana? Kalau kita tengok kat sini, okey, objek dia adalah 1, image dia adalah 3. Objek dia 3, image dia 7. Tengok sini. Ni dia ambil fungsi yang sama dengan graf tadi. Okey. Kalau objek dia 5, okey, image dia 11. Okey. Kalau dekat graf tadi, mana graf kita tadi? Nampak. Objek dia 5, okey, image dia 11. Okey. Jadi dua perwakilan grafik boleh mewakilkan fungsi. Pertama menggunakan graf, okey, dan kedua menggunakan ni kita panggil gambar raja anak panah. Okey. Gambar raja anak panah. Okey. Okey. Jadi hubungan seperti ni yang kita panggil fungsi ataupun pemetaan. Okey. Jadi fungsi ni masa tingkatan 2 awak belajar tentang hubungan, hubungan. Jadi hubungan ni ada hubungan satu dengan satu, hubungan banyak dengan satu, hubungan satu dengan banyak, hubungan banyak dengan banyak. Okey. Jadi satu yang mula ni adalah dia punya objek. Objek dengan satu image. Okey. Maknanya kalau dia kata hubungan satu dengan satu, maknanya ada satu objek, satu image. Okey. Kalau kata hubungan banyak dengan satu, okey, yang banyak ni adalah objek dan yang satu ni adalah image. Kan? Maknanya dia ada banyak objek dengan satu image. Jadi kalau kita tengok kat sini, dia kata fungsi ialah hubungan satu dengan satu atau hubungan banyak dengan satu. Maknanya kalau fungsi ni, dia punya image mesti satu. Tak boleh banyak. Okey. Jadi kalau kita tengok satu fungsi menggunakan gambar raja anak panah, tengok dia punya image ada banyak, maknanya dia tu bukan fungsi lah. Dia hubungan lah. Okey. Jadi dia yang pertama ni adalah 1 kepada 1. Okey, 1 kepada 1. Maknanya objek dia 2, kan? Image dia 8, satu image. 5, 20. Walaupun ada image ni yang 22 ni, dia tak ada dia punya objek, tapi dia masih menepati syarat dia, image dia mesti satu. Okey, kalau yang macam ni, objek dia ada banyak. Kalau tengok ni, objek dia ada A dan B. A dan B. Tapi dia punya image masih satu. Okey? Jadi ini kita panggil fungsi. Satu kepada satu, banyak kepada satu. Satu kepada satu, banyak kepada satu. Okey? Yang penting dia punya image mesti satu. Tak boleh image banyak. Okey? Okey. Jadi, kita tengok yang ni, soalan latih diri 1.1. Okey, dia kata nyatakan sama ada hubungan yang berikut ialah fungsi ataupun bukan. Okey. Jadi kalau A ni fungsi ke bukan? Kan? Kalau kita tengok dia punya image, dia punya image ada objek dia 2 1 4 2 4 2 4, objek 4, image 2, kan? Kalau kita tengok ni hubungannya adalah 1 kepada 1, kan? Jadi bila hubungan 1 kepada 1, maknanya dia adalah fungsi. Okey. Okey, yang kedua, dia tengok
objek image dia ada 1 kan. Tengok negatif 2 image dia 1. 2 image dia 4 kan. 1 juga. Kan 3 image dia 9. Maknanya bila hubungan ni adalah banyak kepada 1 kan. Banyak objek kepada 1 image kan. Kalau tengok sini ada 2 objek yang mempunyai image yang sama kan, tapi masih 1 image. Okey. Jadi ini adalah hubungan banyak kepada 1. Okey, fungsi. Okey, kalau kita tengok yang C, soalan C, jadi yang ni 1 kepada 1. Yang ni untuk objek R ni, untuk objek R 1 kepada 8 dan 10 kan. Maknanya R ni, objek untuk R ni, image dia adalah 8 dan 10. Maknanya dia adalah hubungan 1 kepada banyak kan. Bila ada banyak image ni, dia adalah bukan fungsi. Okey. Jadi pastikan untuk kita kenal pasti fungsi tu, fungsi mesti hubungan 1 kepada 1 dan banyak kepada 1. Okey. Image dia mesti 1. Image dia tak boleh banyak. Okey. Okey. Seterusnya, soalan nombor 2. Okey. Dia kata tentukan sama ada graf yang berikut adalah fungsi atau bukan dengan menggunakan ujian garis mencancang. Okey. Jadi bila kita kenapa guna ujian garis mencancang ni? Okey. Bila kita letak satu garis mencancang, contoh kat sini kan. Okey. Dia kalau betul dia fungsi, fungsi hanya akan garis mencancang ni hanya akan bersilang pada satu tempat. Okey. Maknanya dia hanya akan ada satu nilai Y. Kan tadi kita kata Y itu adalah image kan. Jadi bila kita letak garis mencancang, dia bersilang hanya pada satu tempat. Jadi graf ni adalah fungsi. Okey. Tapi kalau kita letak garis mencancang, okey. Letak garis mencancang, kalau contohnya B ni, okey. Bila kita letak garis mencancang dekat satu point, dekat mana-mana kita kena test lah. Kita kena orang kata check lah. Di mana-mana point. Okey. Letak garis mencancang, dia akan dapat 1, 2, 3. Nampak kat sini. 1, 2, 3. Ada 3 titik yang bersilang. Bila ada 3 titik bersilang, maknanya ada 3 image. 3 image dia bukan fungsi. Tadi kita kata fungsi mesti ada satu image dia. Okey. Okey. Jadi maknanya A ni adalah fungsi, B bukan fungsi, C adalah fungsi. Okey. Okey, seterusnya tengok ini contoh 3. Dia kata berdasarkan rajah di sebelah. Contoh 3 ni contoh-contoh soalan-soalan ni semua cikgu ambil daripada buku teks awak. Okey, supaya awak senang nak rujuk balik. Okey. Contoh 3 berdasarkan rajah di sebelah, tulis hubungan bagi fungsi G menggunakan tanda-tanda fungsi. Okey. Jadi kalau awak tengok kat sini, fungsi G ni, objek dia, okey, objek dia adalah objek kat sini negatif 3, okey, negatif 3, image dia 9. Objek dia 2, okey, objek 2, image dia 4. Okey. Objek 3, okey, image dia 9. Objek 5, image dia 25. Jadi, untuk menentukan hubungan bagi fungsi G ni, sebenarnya awak kena figure out lah. Kena buat teka sikit lah. Kena teka dan kena biasa dengan nombor tu kan. Contoh kan, daripada negatif 3, negatif 3, macam mana dia boleh jadi 9? Okey. Contoh kalau 2. Macam mana dia boleh jadi 4? Okey. 3. Macam mana dia boleh jadi 9? Okey. 5. Macam mana dia boleh jadi 25? Okey. Jadi kalau kita kata kat sini 2 nak jadi 4 ni kita tambah 2. Contoh kita tambah 2. Jadi kalau 2 tambah 2, 3 tambah 2 boleh ke jadi 9 ni? Kan? Jadi kita kena, maksudnya 5 tambah 2 boleh ke jadi 25 ni? Kan? Jadi maksudnya teka-teka kan? Jadi kalau 3 nak dapat 9 tambah 6, 2 tambah 6 dapat ke 4? Kan? Jadi kita teka. Jadi kalau kita tengok kat sini, okey, daripada nombor yang objek ni, nak dapatkan dia punya image ni adalah sebenarnya kuasa 2 kan? Kat sini kita
negatif 3 kuasa 2, baru dapat 9. Okey. Untuk 2 kuasa 2 dapat 4 kan. 3 kuasa 2 dapat 9. 5 kuasa 2 dapat 25. Okey. Jadi sebab tu dia punya fungsi jadi gx, fungsi gx ni sama dengan x kuasa 2. Okey. Maknanya kita letak apa-apa pun untuk gantikan x tu. Okey, kalau dia punya objek 5 kan. 5 kuasa 2 dapat 25. Kalau objek dia 3, objek sini ni objek. Okey, kita masukkan objek tu ke dalam fungsi ni. Okey, contohnya kalau objek dia 3, masukkan 3. 3 kuasa 2. Jadi kita akan dapat 9. Okey, jadi macam tu kita nak menentukan tata tanda fungsi. Okey. Okey, jadi kat sini latih diri 1.1. Okey. Tengok dia punya x ni adalah dia punya objek. X ni adalah objek. Okey, x ni objek. Dan hx ni adalah dia punya image. Ini adalah dia punya image. Okey. Jadi kalau objek 2, image dia 1/2. Objek 3, image dia 1/3. Objek 5, image dia 1/5. Jadi fungsi yang kita boleh hasilkan kat sini adalah dia punya fungsi tu adalah 1 per objek kan. 1 per objek. Jadi bila objek kita x, okey, kita punya fungsi ni adalah 1 per x. Okay, ini kita punya fungsi hx sama dengan 1 per x. Okey. Yang ni pula kalau dia punya objek negatif 5, fungsi image dia 5. Kalau negatif 4, image dia 4. Kalau 4, image dia 4 juga. Kalau 5, image dia 5. Okey. Jadi kat sini fungsi dia adalah fungsi ada dalam buku teks awak tu kalau awak baca, itu kita panggil modulus. Modulus. Modulus ni maksudnya dia memastikan nombor-nombor tu mesti positif. Jadi kalau katakanlah ada modulus 5 tu kan. Modulus 5. Maknanya sama dengan 5 lah. Apa-apa nombor negatif, bila kita letak modulus ni, kiri kanan ni, modulus, kita panggil dia, nombor tu akan jadi positif. Okey. Jadi dia punya fungsi ni adalah, maksudnya modulus kepada semua ni, modulus. Sebab dia dapat nilai yang sama kan. Nilai yang sama. Kan? Modulus semua ni untuk dapatkan dia punya image. Okey. Dia fungsi dia adalah hx sama dengan modulus x. Okey. Okey. Seterusnya kat sini tengok kalau negatif 3 dia akan dapat negatif 7. Negatif 3 negatif 3 pula kat sini. Ni salah ni. Ni sebab apa? Negatif 2. Negatif 2, image dia negatif 8. Okey, 1 image dia 1, 4 image dia 64. Okey, yang ni homework awak tentukan. Okey, apa dia punya fungsi. Okey, yang tadi yang last tu awak tentukan apa dia punya tata tanda fungsi menggunakan tata fungsi. Maknanya awak tentukan hx dia sama dengan apa. Okey, ini homework nanti awak buat dalam buku latihan. Okey, seterusnya kita nak mengenai domain dan julat. Okey, ada 3 sebenarnya, domain, kodomain dan julat.